أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sidang penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu lagi pada siri yang ketiga dalam kita mentadabburkan akan surah Yusuf sempena dengan bulan Ramadan 1444 Hijriah yang dianjurkan oleh Institut Pemikiran Tok Guru almarhum Datuk Bentara Kanan almarhum Tok Guru Datuk Haji Ni'amul Aziz bin Haji Ni'man. Sedang penonton yang dihormati sekalian, insya-Allah pada siri yang ketiga ini kita akan mulakan dengan ayat ke-36 dari surah Yusuf alaihi salam pada episod yang ke-6, bermula ayat 36 hingga ayat 40, di mana Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam telah masuk dalam penjara mengikut keputusan yang dibuat oleh ahli majlis mesyuarat kerajaan pembesar negeri Mesir pada masa itu, dan Nabi Allah Yusuf alaihi salam telah mengajak sahabatnya yang berada dalam penjara itu supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom kita bersama menghayati akan kisah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-36 dalam surah Yusuf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza. Ta'kulu at-tayru minhu nabbi'na bita'wilih inna naraka minal muhsinin. Dan masuklah bersama-samanya ke penjara dua orang khadam raja. Salah seorang di antaranya bertanya kepada Yusuf dengan berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku memerah anggur. Dan berkata pula yang seorang lagi, sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku menjunjung roti di atas kepalaku, yang sebahagiannya dimakan oleh burung. Kemudian keduanya berkata, terangkanlah kepada kami akan takbirnya. Sesungguhnya kami memandangmu dari orang-orang yang berbuat kebaikan untuk umum. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Nabi Yusuf alaihi salam menjawab, aku bukan sahaja dapat menerangkan takbir mimpi kamu itu, bahkan tidak datang kepada kamu suatu makanan yang diberikan kepada kamu tiap-tiap hari dalam penjara, melainkan aku juga akan dapat memberitahu kepada kamu akan nama dan jenisnya sebelum ia dibawa kepada kamu. Yang demikian itu ialah sebahagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Dengan sebab itu aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah serta tidak pula percayakan hari akhirat. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Dan aku menurut agama bapa dan datuk nenekku, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ishaq serta Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Tidaklah sepatutnya kita mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Mentauhid, mengesakan Allah ialah hasil dari limpah kurnia Allah kepada kita dan kepada umat manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya sahibai sijni
arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai sahabatku berdua yang sepenjara, memuja dan menyembah berbilang-bilang Tuhan yang bercerai-berai itukah yang lebih baik, atau menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Kuasa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktharan nasi la ya'lamun. Apa yang kamu sembah yang lain dari Allah hanyalah nama-nama yang kamu menamakannya, kamu dan datuk nenek kamu. Allah tidak pernah menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Sesungguhnya hukum yang menentukan amal ibadah hanyalah bagi Allah. Ia memerintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan Dia. Yang demikian itulah agama yang betul, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, itu ayat 32 hingga ayat 40 dari surah Yusuf alaihissalam. InsyaAllah kita akan bersama memahaminya, di mana dalam sejarah kehidupan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf telah masuk penjara. Walaupun masuknya Nabi Yusuf ke penjara itu dengan cara masuk yang tidak baik, ya, Nabi Yusuf tidak bersalah, sebab bukan dia yang buat jahat kepada Zulaikha, tetapi Zulaikha lah yang buat jahat kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka takdir Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Yusuf alaihi salam masuk bersamanya dalam penjara itu oleh dua orang yang lain daripada kalangan pekerja kepada raja ataupun pembesar yang ada pada masa itu. Dan kedua-dua mereka ini jugalah hikmatnya yang menjadi penyebab kenapa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam keluar daripada penjara. Ya, Nabi Yusuf masuk penjara dan masuk juga bersama dia dua orang pekerja istana, di mana salah seorang daripadanya adalah tukang buat air, saqi, dan satu yang lain ialah khubaz, tukang buat makanan. Di mana mereka ni dituduh bahawa mereka telah memasukkan racun ke dalam makanan dan juga minuman pembesar negeri Mesir, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala nak memberikan kemasyhuran kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam bahawa dia akan keluar daripada penjara dengan asbab cerita yang berlaku ini. Inilah kawan-kawan sekalian menunjukkan pada kita semua bahawa perancangan Allah Ta'ala itulah yang terbaik. Manusia merancang, Allah Ta'ala juga merancang, tapi rancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak ada siapa pun yang dapat mengatasinya. Sebab itulah hidup kita ni kita kena banyak belajar daripada sejarah, ya. Sejarah-sejarah para nabi, sejarah orang-orang alim, para sahabat menunjukkan pada kita, kalau kita belajar dan kita percaya kepada perjalanan hidup ini ditentukan oleh Yang Maha Berkuasa, semuanya ada hikmat. Ulama-ulama mengatakan pada kita semua bahawa wa aqdarullahi mubattanatan birrahmat, segala ketentuan Allah Ta'ala yang berlaku kepada kita itu tersirat padanya sejuta satu rahmat. Maka masuklah dalam penjara bersama dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam akan dua orang itu. Maka telah melihat oleh kedua-duanya bermimpi. Di antara berkatalah yang buat minum, dia kata, inni ra'aitu, aku melihat dalam mimpi aku, dia kata, aku memerah anggur. Aku memerah anggur, kemudian bila perah anggur ni tuan-tuan, lepas ni akan jadi arak. Kata kepada tukang yang buat makanan pula, dia kata, aku tengok, dia kata, aku junjung atas kepala aku ni roti, yang kemudiannya dimakan oleh burung. Maka berkatalah kedua-duanya kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dia kata, wahai sahabatku Yusuf, dia kata, aku melihat kamu ini seorang yang baik, dia kata, inna naraka minal muhsinin,
muni orang yang baik. Kalau kamu orang yang baik, boleh tak kamu nabbi'na bi ta'wilihi, kamu takbirkan kepada kami, ceritakan kepada kami apakah dia makna kepada mimpi ini. Dia kawan-kawan, setiap mimpi kita ini ada takbirnya. Sebab itulah kita bertanyalah kepada orang yang tahu akan takbir mimpi tadi ya. Yang duk main agak sendiri. Mimpi-mimpi ni tuan-tuan, kalau benar-benar kita bermimpi, mesti ada artinya. Banyak para alim ulama yang mengarang kitab-kitab, karya-karya, artikel-artikel yang berkaitan dengan takbir mimpi ya. Takbir mimpi, mimpi jumpa ular, apa maksud dia? Mimpi naik bukit tinggi, apa maksud dia? Dan setiap mimpi-mimpi kita ini ada maksudnya. Seperti mana juga Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang di awalnya bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, aku melihat ada 11 putih bintang, wasyamsa satu matahari, wal qamara satu bulan, li sajidin sujud kepada aku. Pastilah ada takbir di sebaliknya. Maka Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, bila orang minta dia takbirkan mimpi itu, dia tidak menolak. Dan Nabi Yusuf ni seorang yang pandai mengambil peluang. Apabila orang yang ni nak takbirkan mimpi, maka dia mengambil peluang. Indah peluang yang ada padaku untuk aku berdakwah, mengajak orang ini kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yusuf alaihi salam mengambil peluang ini kerana dua orang ini percaya kepada Nabi Allah Yusuf, percaya akan ilmunya dan percaya akan keikhlasan Nabi Allah Yusuf. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengambil kesempatan untuk mengajak kedua-dua mereka ini supaya mentauhidkan Allah, meninggalkan agama berhala yang mereka sembah itu. Jadi Nabi Yusuf kata, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Nabi Yusuf kata, qala la ya'tikuma ta'amun. Saudara dia kata, sebelum daripada makanan harian mari kepada saudara ni, dia kata, aku boleh cerita belaka. Gapo benda kamu nak makan hari ni? Dah, kamu nak makan ni qabla an ya'tiyakuma. Sebelum mari lagi aku sudah tahu apa benda nak mari ni. Kerana ini benda anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Allah Taala telah beri ilmu kepada aku. Zalikuma mimma 'allamani rabbi. Ya. Ini di antara ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Jadi tuan-tuan, Nabi Yusuf sebelum dia menjawab kepada takbir mimpi, dia telah menanam satu kepercayaan kepada sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi Allah Yusuf keistimewaan itu, boleh memberi sedikit maklumat kepada benda yang akan dimakan oleh dua orang yang masuk penjara bersama dengan dia. Tujuan Nabi Yusuf hanya satu sahaja, untuk mengajak orang ini dengan kepercayaan itu, mengajak mereka ini kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, kita selagi ada peluang untuk kita berdakwah, kita berdakwahlah. Kita berdakwahlah. Hidup kita ni sepanjang masa kena buat kerja agama. Ada peluang kita buat kerja agama, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita memikirkan soal kepentingan duniawi. Kalau Nabi Yusuf kata, boleh aku nak takbir mimpi pada kamu, bagilah duit pada aku 100 orang ke. Itu orang panggil keduniaan kita. Kalau Nabi Yusuf ni, dia Nabi Yusuf seorang yang nak ambil peluang. Dia tengok orang ni percaya ke dia, dia cuba nak bagi orang ni, mengajak orang ni kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yusuf berkata kepada kedua-dua mereka ini, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Yang demikian itu, dengan sebab itu aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah serta tidak pula percayakan hari akhirat. Aku tinggal agama lain. Aku ambil agama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya aku ni, Yusuf ini, tidak seagama dengan agama kamu.
Agama kamu agama yang tidak mengajak manusia kepada Allah. Ni aku hidup dengan agama yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Digebuk peluang ini untuk wayak kepada mereka bahawa kita ada Tuhan. Kita ada cara hidup diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kawan-kawan sekalian, Nabi Yusuf berkata lagi. Dia kata, ini di antara benda ta'limillahi iyah. Antara benda diajar oleh Allah kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Bukan dengan cara dia bernujum seperti mana tutup nujum. Tidak. Ini menunjukkan bahawa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semasa Nabi Yusuf dalam penjara, dia sudah mendapat wahyu daripada Allah. Supaya Nabi Yusuf ni tuan-tuan berdakwah. Liyad'u ad-du'afa, supaya boleh mengajak orang-orang yang lemah. Wal fuqara, golongan faqir miskin. Wal mazlumin, orang-orang yang dizalimi, dikhianati. Wal muznibin, orang-orang yang buat dosa. Ini, golongan ini tuan-tuan, golongan yang lemah, golongan yang fakir, golongan yang dizalimi, golongan yang buat dosa ni, mereka ini golongan yang mudah untuk mereka menerima dakwah daripada para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebab itulah tuan-tuan tengok bahawa yang ikut ajaran Nabi, memperjuangkan agama Allah, perjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala ini, kebanyakan mereka adalah di kalangan golongan fuqara dan masakin. Cuba tengok kepada sejarah yang berlaku kepada Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu semasa berdepan dengan Raja An-Najasyi. Raja An-Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abi Talib, siapakah yang mengikuti akan ajaran dibawa oleh orang yang kamu dakwa menjadi Nabi Muhammad itu? Maka dijawabnya, dia kata, di antaranya ialah orang-orang yang masakin, orang miskin. Maka Raja An-Najasyi mengatakan, kata, idzan huwa nabiyyun, kalau begitu dia adalah seorang nabi. Maknanya golongan yang lemah, golongan fuqara masakin ini, mereka lebih mudah untuk menerima berbanding dengan golongan yang lain. Oleh sebab itu, Nabi Yusuf alaihi salam telah menjauhkan diri daripada cara hidup orang-orang yang kafir kepada Allah, itu golongan Kan'aniyun pada masa itu. Daripada kalangan penduduk Palestin ataupun golongan Misriyin, rakyat negeri Mesir, yang pada masa itu menyembah Tuhan yang pelbagai, seperti menyembah matahari, Ra' ataupun menyembah lembu, Abis, ataupun Fara'inah, golongan Fara'inah, pembesar negeri Mesir. Mereka ni tuan-tuan sekalian, golongan yang tidak harap kepada pahala, dan mereka tak tahu apa pun, tak percaya kepada hari akhirat. Mereka ni tuan-tuan, mereka golongan yang kufur kepada Allah. Wahum bil akhirati kafirun. Maka hidup kita dalam keadaan kehidupan seharian kita ni, kalau ada orang nak bawa kita pergi kepada kehidupan yang tidak baik, kita kena tinggalkan mereka. Tak boleh. Nabi Yusuf hidup dalam masyarakat yang seperti itu. Ada golongan Kan'aniyun yang tak beriman pada Allah. Ada golongan negeri Mesir, pembesar negeri Mesir, yang tak beriman kepada Allah. Walaupun Nabi Yusuf besar dalam suasana itu, mereka tak ikut. Sebab itulah kita ni tuan-tuan, kita kena jauhi benda-benda yang kufur kepada Allah. Orang ni bila dia mari jumpa kita, nak ajak kita, tanya dia sepatah, saudara nak bawa saya ni pergi ke mana? Kalau saudara nak bawa saya pergi akhirat bertemu dengan Allah, boleh nikmat syurga, insya-Allah saya boleh ikut. Kalaulah nak bawa saya ni tak menuju ke syurga, tidak ada gunanya tuan-tuan kita ikut mereka. Buat apa nak mencari kepentingan duniawi? Dunia kita akan tinggalkan tak lama lagi. Ini i'tiqad orang yang tidak betul. Kita nak i'tiqad kita, akidah kita yang betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ya. Maka Nabi Yusuf alaihi salam dia telah ikuti cara hidup datuk nenek dia. Dia tinggal agama kafir, dia tak percaya kepada Allah. Dia tak mengakui akan agama kafir yang tak beriman kepada Allah, yang tak mengakui akan keesaan Allah, dia tinggalkan. Dia ambil agama tauhid. Dia ambil agama mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu pencipta langit dan juga bumi. Lalu dia pun ikutlah
agama mak bapak dia, datuk nenek dia di kalangan para nabi terdahulu. Siapa dia tuan-tuan? Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Kenapa Nabi Yusuf ikut agama Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ishaq, Nabi Allah Yaqub alaihi wassalatu wassalam? Sebab agama mereka ini mengajak manusia menuju ke syurga Allah. Yad'una ila tauhidil khalis, mengajak orang kepada tauhid yang murni. Jadi wattaba'tu millata abai, ikut agama datuk nenek moyang dia. Nabi Yusuf ni dia anak Nabi Allah Ishaq, Nabi Allah Yaqub. Nabi Allah Yaqub ini anak Nabi Allah Ishaq. Nabi Allah Ishaq ini anak Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Patutlah dia kata, aku ikuti akan agama dan ajaran datuk nenek moyang aku. Alhamdulillah tuan-tuan, dia daripada keturunan yang baik. Kita, kalau kita keturunan yang baik, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lana an nusyrika billahi min syai', dan bukanlah hak kami untuk kami menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakin aktharan nas la yashkurun. Nabi Yusuf berkata lagi bahawa zalika min fadlillahi alaina, ini di antara kelebihan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Itu Tuhan bagi kepada kami ikut ajaran datuk nenek moyang kami. Para nabi terdahulu tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maka kita pun ikuti cara hidup para nabi, tak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, baik dengan malaikat, baik dengan jin, baik dengan manusia. Jauh sekali mereka nak menduakan Allah dengan batai kayu ataupun dengan batu, yang mana batai kayu dengan batu ni tuan-tuan, la yasma'u wa la yabsir, dia tidak mendengar dan juga tidak melihat. Apa kita nak ikut dia? Tak boleh. Kita ikut agama tauhid yang dibawa oleh Allah Subhanahu oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam, berpaksikan kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan daripada manusia ini, kebanyakan manusia yang Allah Ta'ala hantar Nabi kepada mereka ni, tak mensyukuri akan kelebihan kurniaan Allah, maka mereka pun mensyirikkan Allah. Mereka tak kenal akan nikmat Allah Ta'ala. Allah bagi nikmat pada mereka ni. Ni aku pilih Rasul, orang sekian-sekian menjadi Nabi untuk dakwah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tuan-tuan, dia ganti dengan kufur pada Allah. Badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qawmahum daral bawar. Baik. Selepas Nabi Allah Yusuf alaihi salam membatalkan royak agama hakmu ikut tu agama tak betul, agama yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia royak pula bahawa inilah cara hidup yang betul melalui agama Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ishaq, Nabi Allah Yaqub, dan dia mengajak orang kepada tauhid yang suci, di mana tauhid yang suci ini berdiri mentegak di atas mengiktiraf akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha berkuasa, bukannya Tuhan yang banyak seperti apa dia ni orang lain. Maka Nabi Yusuf berkata lagi, ya sahibai sijni arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai kedua orang sahabatku, dia kata, wahai kedua-dua sahabatku, dia kata, adakah Tuhan yang banyak berbilang-bilang itu lebih baik daripada Tuhan yang esa, satu saja? Allahul wahidul qahhar, zat yang maha suci, yang maha esa, yang maha berkuasa, itu satu saja. Dibandingkan yang satu dengan yang banyak ini, manakah yang lebih baik? Khairun, mana lebih baik? Dia bagi sedikit renungan kepada mereka, ya. Renungan kepada mereka, mu tengok sendirilah mana molek di antara Tuhan hak ramai dengan Tuhan yang satu ini. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Sahabat-sahabatku, dia kata, ingat molek, hakmu sembah tu, yang kamu dakwa dia menjadi Tuhan,
Ia hanya nama-nama diletakkan oleh kamu sahaja. Bukannya Allah yang meletakkan dia. Kamu telah menjadikan ia sebagai Tuhan kamu. Kamu kena ingat, inilah hukmu illa lillah. Ingat baik-baik bahawa segala kekuasaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik sesiapa. Kuasa ni milik Allah. Ingat baik-baik, mengkufur kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala boleh menyiksa kamu, ya. Inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iyah. Allah Ta'ala perintahkan la ta'budu illa iyah. Jangan kamu sembah kecuali Allah Ta'ala saja. Zalika dinul qayyim. Itulah dia agama yang lurus, agama yang benar. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia ini mereka tidak mengetahuinya. Itulah pada manusia ni tak tahu nak syukur akan nikmat Allah. Nikmatul iman, nikmat iman. Nikmatul tauhid, nikmat tauhid. Sebab itulah kita yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sikit sebanyak makrifat, mengenali akan makna iman dan tauhid ini, bersyukurlah kita kepada Allah. Kerana itu di antara nikmat yang besar dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Baik, kita masuk pada fasal yang ketujuh daripada kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, di mana Nabi Allah Yusuf alaihi salam telah mentakwilkan akan mimpi dua orang teman dia tadi. Kata Nabi Allah Yusuf, ya sahibai sijni, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra, wa amma al-akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sih, qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Wahai sahabatku berdua yang sepenjara, takbir mimpi kamu itu ialah, adapun salah seorang dari kamu, maka ia akan memberi minum arak kepada tuannya. Adapun yang seorang lagi, maka ia akan dipalang, serta burung pula akan makan dari kepalanya. Telah selesailah dan tetaplah berlakunya perkara yang kamu tanyakan itu. Wa qala lilladhi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbik fa ansahu asyaitanu dhikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Dan berkatalah Nabi Yusuf kepada orang yang ia percaya akan terselamat di antara mereka berdua, sebutkanlah perihalku kepada tuanmu. Setelah orang itu dibebaskan dari penjara, maka ia dilupakan oleh syaitan untuk menyebutkan hal Yusuf kepada tuannya. Dengan sebab itu tinggallah Yusuf dalam penjara ni beberapa tahun yang lama. Baik kawan-kawan semua, ya. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mentakbirkan akan mimpi itu. Ya sahibai sijni, wahai kawanku dalam penjara, ya, iaitu yang beri minum kepada raja tadi, bahawa dia kata dia telah melihat orang ni minum arak. Nah, dia tidak menentukan, Nabi Yusuf tak menentukan mana satu yang tidak bersalah. Dia tak royak mana satu tidak bersalah, kawan-kawan. Dia royak di sini bahawasanya ada pun salah seorang di antara kedua-duanya. Ini di antara adat Nabi Yusuf nak menjaga hati. Tengoklah apa benda yang akan berlaku, ya. Maka Nabi Yusuf kata, amma ahadukuma, ya. Amma ahadukuma, adapun salah seorang di antara kedua-dua kamu. Mana satu? Allahu alam. Tengok dulu apa akan terjadi. Kemudian bila kata begitu, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu, nah, satu laginya fayuslabu fatakulu tayru, ya, ada burung ambil makanan daripada atas. Nabi Yusuf ni tuan-tuan, pemerintah negeri Mesir pada masa itu, dia tidak mendakwa menjadi Tuhan seperti mana pemerintah sebelum daripada ni. Fir'aun di zaman Nabi Allah Musa mengaku menjadi Tuhan, tetapi Al-Aziz pembesar negeri Mesir tak mengaku menjadi Tuhan. Diriwayatkan bahawa Nabi Yusuf berkata, ma ahsana ma ra'aita. Allah, dia kata, mimpi kamu ni wahai sahabatku, dia kata, molek sangatlah yang mu tengok. Dah. Ada pun dia kata buah anggur baik yang kamu perah itu menunjukkan kepada moleknya keadaan kamu.
Bila ada satu orang ni kata, aku mimpi aku peruh anggur. Peruh anggur ni tuan-tuan, sebenarnya apa dia ni menunjukkan bahawasanya bila mu peruh anggur hak comel, itulah comelnya kepada keadaan kamu. Husnu halika. Ada. Baik. Jadi adapun kamu ni dia kata, keadaan kamu ni elok, keadaan kamu ni baik. Husnu halika. Ni tuan-tuan, kata Nabi Yusuf. Ini dalil bahawasanya yang peruh anggur ni bari'an min tuhmatil musyarakah fi tasmimil malik. Orang ni yang peruh anggur ni, dia akan bebas daripada tuduhan memberi racun kepada raja, untuk meracun raja tadi. Ada pun yang satu lagi, wa amal khubaz. Ada pun satu lagi ni, tukang buat roti ni, dia melihat bahawa dia junjung roti atas kepala dia dimakan oleh burung, kemudian akan dipalang. Burung ni makan ni, burung ni tuan-tuan semua, burung yang mencederakan, macam burung lek ke, burung gotu goni ke. Disebutkan riwayat bahawa Nabi Yusuf berkata kepadanya, bi'sama ra'aita. Allah, dia kata, mimpi awak tengok ni, dia kata, tidak bagus, tak comel mana, dia kata. Tak comel mana, dia kata, mimpi yang awak ni. Ini menunjukkan bahawa tukang buat roti tadilah yang dituduh memasukkan racun untuk membunuh raja tadi. Dan memang pun wathabatat alaihi tuhmah, ya, wathabatat alaihi at-tuhmah, maka tetaplah tuhmahan itu terkena kepada yang beri makan kepada raja tadi. Tetapi huraian lanjut kepada riwayat ini, apa dia ni, di tempat yang lain lah. Nah, sebutkan di sini kawan-kawan semua, Nabi Allah Yusuf alaihi salam diberi kudrat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadbirkan mimpi. Nabi Yusuf ni telah memberitahu kepada kedua orang sahabat dalam penjara tadi dah, ni benda ni telah pun habis, dan benda ni akan berlaku, tidak mustahil lagi. Hak dengar burungnya, hak dengar buah anggurnya dan sebagainya. Baik. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata, Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan satu riwayat daripada Muawiyah bin Haidah dari Nabi SAW. Dia kata, ar-ru'ya ala rajulin ta'irin ma lam tu'abbir fa idza 'abbarat waqa'at. Dia kata mimpi melihat burung atas kepala atas seseorang ini, dia kata selama mana dia ditakbirkan. Bila ditakbirkan, dia kata benda ni pasti akan berlaku. Nabi Yusuf ni, dia jawab takbir mimpi tadi bukan sekadar di atas zan, atas sangkaan dia saja, tapi berpegang kepada wahyu daripada Allah Ta'ala beri kepada dia. Wahyu ni tuan-tuan, yufidul qat'u wal yaqin, memberi makna keyakinan, bukan memberi makna sangkaan. Amba rasa lagu ni. Tidak, bukan macam tu. Wahyu ni benda betul. Al-qata', ini benda akan berlakunya begini. Baik. Maka Nabi Yusuf alaihi salam, bila pada anggapan dia ni, pada takbir mimpi dia bahawa ia akan selamat tukang peruh anggur, maka dia pun berkatalah kepada tukang peruh anggur tadi tanpa diketahui oleh yang lain, supaya yang satu lagi tak terasa dia akan dipalang. Wa qala, kata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, wa qala lilladhi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbik fa'ansahu syaitanu dhikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Maka Nabi Yusuf berkata kepada yang dijangka akan selamat itu, apa dia kata? Uzkur qissati, sebutkanlah ceritaku ni wahai saudara. Bila saudara tubik nanti, saudara akan bertemu balik dengan raja. Maka sebutkanlah kisah saya ini kepada tuan kamu, yakni raja tadi. Mudah-mudahan raja ni akan mengeluarkan aku daripada penjara selepas dia tahu bahawa memang aku tidak bersalah. Ini satu usaha dengan asbab yang berlaku itu supaya Nabi Yusuf ni keluar daripada penjara seperti orang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, syaitan ni tuan-tuan kacau orang ni sehingga dia lupa untuk wayak kepada raja. Ini cerita Yusuf alaihi salatu wassalam. Fa'ansahu syaitan, maka syaitan melupakannya untuk menyebutkan cerita Nabi Yusuf
kepada raja. Memang tuan-tuan semua, kita kena ingat, wa kana nisyanu min jumlati makayidi syaitan. Lupa ni tuan-tuan, di antara jumlah tipu daya syaitan. Syaitan ni telah usaha kacau kan ni. Pasal apa syaitan ni usaha kacau? Supaya Nabi Yusuf ni terus berada dalam penjara, tak tubik luar. Dan dia tahu Nabi Yusuf kalau tubik, banyak lagi lah dia akan mengajak orang kepada agama tauhid, agama Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi Yusuf keluar ajak orang kepada agama Allah, dengan sendirilah agama syirik itu akan tercabar. Maka duduklah Nabi Yusuf dalam penjara ni untuk tempoh beberapa lama. Sebab tuan-tuan, dia dilupakan beberapa tahun. Kata ulama, Nabi Yusuf tambah duduk situ lebih kurang 3 tahun hingga kepada 9 tahun. Kata ulama, dia kata, ada ulama menyebut, qala Wahbu ibnu Munabbih makatha Ayub fil bala'i sab'an. Nabi Allah Ayub alaihi salam duduk dalam bencana, dalam ujian Allah selama 7 tahun. Wa Yusufu fis sijni sab'an. Nabi Yusuf alaihi salam juga dalam penjara duduk selama 7 tahun. Dan dia kata Bukhtu Nassar juga disiksa selama 7 tahun. Ada ulama lain kata Nabi Yusuf duduk dalam penjara selama lebih kurang 5 tahun. Kata Ibnu Abbas, Nabi Yusuf dalam penjara selama 12 tahun. Ada ulama kata 14 tahun. Jadi maknanya banyak lamalah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam dalam penjara. Kita semua tahu bahawa kita minta tolong orang ramai, orang lain untuk menolak kezaliman daripada kita itu satu perkara diharuskan oleh syarak. Tuhan we lagu tu boleh, tak ada masalah minta tolong rakyat supaya selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan satu riwayat sahabat-sahabat sekalian dia, satu riwayat ruya disebutkan riwayatnya anna Jibril jaa ila Yusuf, bahawa Jibril alaihi salam mari bertemu Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Maka Jibril kata dia mu'atiban lahu, dia tegur sikit Rasulullah ni. Ketika mana tegur sikit Nabi Yusuf, ketika mana Nabi Yusuf minta tolong dengan Adamiyin. Faqala, maka dia berkata, dekat Jibril kata, ya Yusuf, wahai Yusuf, dia kata, man khallasaka minal qatli min aidi ikhwatik. Ingat tak Yusuf, cerita lama, suatu kamu dicampur oleh adik-beradik kamu dalam penjara, dalam telaga dulu, siapakah yang menyelamatkan kamu? Qala, kata Yusuf, Allah Azza wa Jalla. Qala, faman akhrajaka minal jub, siapa dia mengeluarkan kamu daripada lubang telaga tadi? Qala Allahu Ta'ala. Qala faman asamaka minal fahishah. Dia kata, siapakah yang menyelamatkan kamu daripada membuat benda keji dengan Zulaikha? Nabi Yusuf berkata, Allah. Qala faman sarafa anka kaidash an-nisa. Siapakah yang menyelamatkan kamu daripada tipu daya perempuan sewaktu peristiwa tempoh hari? Nabi Yusuf kata, qala Allah. Qala kaifa tarakta rabbaka falam tas'alhu. Kata malaikat, dia kata, wahai Yusuf, kenapa kamu tinggal Tuhan kamu? Kamu tak minta dengan Allah untuk tubik. Wa wasaqta bi makhluk, percayanya kamu pada makhluk. Qala ya Rabb, kata Yusuf, kata wahai Tuhanku, dia kata kalimatun zallat minni. Tak ada aralah, dia kata permintaan aku supaya kawan ni sebut kepada raja sekian-sekian akan nama aku, dia kata itu zallat minni, satu gelinci lidah daripada aku. As'aluka ya ilaha Ibrahim wa ali wa syekh Yaqub alaihi salam antarhamani. Aku pohon kepadamu wahai Tuhan, kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan juga tu nenek moyang aku Nabi Allah Yaqub, antarhamani, kasihanilah aku. Faqala lahu Jibril, maka Jibril kata, fa inna uqubataka an talbatha fi sijni bid'a sinin. Dia kata bahawa apa dia ni, hukuman Allah Taala kepada kamu ialah kamu tinggallah dalam penjara ni untuk tempoh beberapa tahun lagi. Makna tuan-tuan, Allah Taala tegur Nabi Yusuf. Bila Nabi Yusuf alaihi salam minta dengan manusia, ya, ialah kita ni apa-apa pun kita minta dengan Allah Taala, usaha kita dengan manusia diharuskan oleh syarak.
Jadi kita ni kan minta banyak dengan Allah. Bila kita ada musibah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kita ada musibah ni mula-mula sekali, minta tolonglah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, berlaku satu peristiwa. Allah Ta'ala nak keluarkan Nabi Yusuf daripada penjara. Maka Allah Ta'ala takdirkan pemerintah negeri Mesir sendiri yang bermimpi. Masya Allah. Tadi pekerja istana bermimpi. Hari ini pula tuan-tuan, satu hari pemerintah negeri Mesir ini bermimpi. Pada ayat 43 hingga 49, surah Yusuf alaihi salatu wassalam menyebutkan pada kita tentang cerita raja negeri Mesir itu bermimpi. Ayuh kita baca ayat ini, kita fahami insya-Allah. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un 'ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Dan pada suatu hari Raja Mesir berkata, sesungguhnya aku mimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Dan aku melihat 7 tangkai biji-bijian yang hijau dan 7 tangkai lagi yang kering. Wahai ketua-ketua kaum yang hadir, terangkanlah kepadaku tentang mimpiku ini, kalau kamu orang-orang yang pandai mentadbirkan mimpi. Qalu adghasu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Mereka menjawab, yang demikian itu wahai tuanku, ialah mimpi-mimpi yang bercampur aduk, dan kami bukanlah orang-orang yang mengetahui mimpi-mimpi yang sedemikian itu. Wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Dan pada saat itu berkatalah orang yang terselamat di antara mereka berdua itu, yakni tukang pura hanggur, buat air tadi, dan yang baru teringat akan pesanan Nabi Yusuf sesudah berlalu suatu masa yang lama. Katalah dia kata apa dia? Aku akan memberitahu kepada kamu takbirnya. Oleh itu hantarkanlah daku pergi kepada orang yang mengetahui takbirnya itu. Yusuf wa ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un 'ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Dia berkata, setelah ia berjumpa dengan Nabi Yusuf, berkatalah ia, dia kata apa lagi? Yusuf, dia kata, wahai orang yang benar pada segala-galanya, takbirkanlah kepada kami, seorang bermimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus, dan 7 tangkai biji-bijian yang hijau, serta 7 tangkai lagi yang kering. Takbirkanlah supaya aku kembali kepada orang-orang yang mengutusku itu, semoga mereka dapat mengetahui takbirnya. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Yusuf menjawab, hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut, kemudian ada apa yang kamu ketam, biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makan. Thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian akan datang selepas tempoh itu 7 tahun yang bersangatan kemaraunya, ia akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan untuk dijadikan benih. Thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Kemudian akan datang pula sudah itu tahun yang padanya orang ramai beralih hujan rahmat, dan padanya mereka dapat memerah hasil anggur, zaitun dan sebagainya. Baiklah kawan-kawan yang dikasihi sekalian, pada episod ini, di sini raja pula bermimpi, pembesar negeri Mesir bermimpi. Cuba tuan-tuan perhatikan.
Nabi Yusuf semakin dekat untuk mendapat kejayaan. Akhirnya Nabi Yusuf dapat bertemu dengan ayahnya Nabi Yaqub. Kerana kemarau yang panjang akan ditakbirkan oleh Nabi Allah Yusuf ini berlaku bukan setakat negeri Mesir saja, sampai ke negeri Kanaan. Sana tengok Allah Ta'ala punya bijak perancangan dia. Satu demi satu peristiwa berlaku. Allah Ta'ala ni dia akan tolong hamba dia. Tuhan ni tuan-tuan, orang yang buat baik kita akan luputkan balasan dia. Nabi Yusuf seorang yang baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Ta'ala tidak meluputkan balasan orang-orang yang baik. So, usilah kawan-kawan yang dikasihi sekalian. Maka pada satu hari raja ni bermimpi. Wa qala al-malik. Raja ni berkata kepada orang-orang yang berada di sekeliling dia. Makna di sini bahawa ini satu mimpi daripada pemerintah negeri Mesir ini yang boleh menyebabkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam keluar daripada penjara. Kesekat tubik tuan-tuan. Nabi Yusuf tubik dari penjara ni kan muazzizan mukarramah. Dia seorang yang dimuliakan, muazzaz, mukarram, dimuliakan sebab dia dibawa keluar. Dia dibawa keluar oleh pemerintah negeri Mesir. Kisahnya dia kata, pada satu ketika raja ni bermimpi. Dan dia bermimpi, Masya Allah. Lagu mana cara nak takbirkan mimpi itu? Lalu raja ni tuan-tuan, dia kumpulkan segala pembesar-pembesar dia, orang-orang sekeliling dia, orang-orang besar kerajaan dia, segala menteri-menteri dia, segala pembesar-pembesar dia. Tak semua ni dia panggil belakang. Wa qassa alaihim ma ra'a. Raja ni tuan-tuan, dia cerita apa benda hak dia tengok dalam mimpi dia. Dia tanya, cuba takwilkan kepada hamba. Cuba cerita kepada hamba apa dia sebenarnya mimpi hamba ni. Falam ya'rifu zalik. Mereka ni bila raja minta takbir, tak boleh nak royak hak tu. Minta maaf lah tuanku, minta maaf lah pembesar sekalian, orang besar kita, minta maaf banyak. Dia kata kami tak boleh nak takwil dia. Habis-habis tinggi mereka kata gapo tuan-tuan sekalian? Qalu adghasu ahlam. Wahai tuanku, dia kata ini hanya mainan tidur saja. Habis tinggi setakat tu je boleh kata. Memang pun tuan-tuan, bila kita tidak ada ilmu nak kata macam mana. Nabi Yusuf ni boleh kata sebab Allah Ta'ala ilhamkan kepada dia, wahyukan kepada dia. Orang lain tak boleh nak jawab benda macam tu. Lepas tu dia kata sini bahawa habis tinggi qalu adghasu ahlam. Maknanya Raja Mesir ni kata, aku tengok dari tidur aku, mimpi yang cukup menakutkan aku. Iaitu apa dia? Ada 7 ekor lembu yang gemuk keluar daripada sungai yang kering. Kemudian dia kata dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Baqarat. Maknanya, lagu mana pelik ni? 7 tangkai yang hijau ini, yang hijau subuh molek ni, dikalahkan oleh 7 tangkai yang kering. Lagu mana ni? Pelik ni, benda ni pelik ni. Patutnya bila hak gemuk lawan hak kurus, mestilah hakkan benda hak gemuk berbanding dengan hak kurus. Demikian juga hak hijau dengan hak kering. Lagu mana ni? Kata raja. Dia kata qala apa dia ni? Dia kata apa dia ni? Ajarkan pada apa ni royak pada aku. Aftuni fi ru'yaya. Cuba kamu takbirkan akan mimpiku ini. Royak molek. Ada hamba lagu mana ni? Abiru. Takbirkan mimpi hamba ni. In kuntum ta'lamuna ta'bir ar-ru'ya. Kalaulah sekiranya kamu ni tahu akan takbirnya mimpi ini. Ini bukan benda-benda khayali dah. Terjemahkan mimpi hamba ni biar jadi satu benda yang realiti. Lagu mana benda ni? Lalu puak ni jawab gitulah. Qalu adghasu ahlam. Ini hanya mainan tidur saja tuanku. Orang besar, Datuk Seri ke, ini hanya mainan tidur semata-mata. Tidak ada apa pun dia kata. Qalu adghasu ahlam. Dan kami ni pula wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Kami tak tahu. Wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Maka tuan-tuan, inilah cara Tuhan nak aturkan pertemuan dia. Maka Allah Ta'ala gerakkan balik hati orang yang selamat, iaitu kawin minum air tadi selamat kan? Selamat. Wa qala alladhi naja minhuma, ya selamat daripada apa dituduhan racuni pada raja tadi. Apa dia kata tu? Lepas tempoh yang lama, dia kata, "Guana,
ana unabbiukum bita'wilih. Dia kata saya akan takbirkan, saya akan khabarkan, aku akan patik akan khabarkan kepada tuanku. Khabar apa dia? Akan takwil mimpi ini, tapi dengan satu syarat. Apa dia? Fa arsiluni, maka hantarkanlah saya ni. Dia kata, wahai raja, wahai pembesar, wahai semua, dia kata, atak ambo pergi jumpa dengan Yusuf dalam penjara. Ambo nak tengok, ambo nak jumpa dengan Yusuf dalam penjara ni. Ambo boleh raya akan takbir mimpi, tapi kena pergi jumpa dengan Yusuf dalam penjara. Faba'athuhu, maka mereka buatalah Nabi Yusuf. Atau orang ni pergi jumpa Nabi Yusuf. Faja'a faqal, bila mari orang tu berkata, Yusuf wa ayyuhas siddiq, wahai Yusuf, orang yang banyak benar, yang jujur pada kata-kata, yang jujur pada perbuatan, yang benar pada takwil ke segala mimpi-mimpi. Wahai Yusuf, aftina fi sab'i baqaratin, cuba fatwakan kepada kami, cuba takbirkan pada kami akan cerita 7 ekor lembu yang gemuk ini dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Demikian juga 7 tangkai yang hijau, yang lainnya 7 tangkai yang kering. Mudah-mudahan aku balik jumpa dengan orang ramai, mereka mengetahui akan keadaannya. Wahai Yusuf, takbirkan kepada kami, dia kata. Dia sebut kepada Nabi Allah Yusuf AS. Fadzakara lahu Yusufun Nabi ta'birahu, maka Nabi Yusuf betul-betul dia ceritalah akan takbir mimpi tadi. Tapi hebatnya, besar jiwa Nabi Yusuf ni tuan-tuan, min ghairi laumin wa itabin ala nisyanihi ma wasabihi. Nabi Yusuf ni dia takbir mimpi dengan tidak mengungkit, tidak mencela. Oh, kalau kita kat, mu mari cari aku, mula mu boleh tubik ke? Lepas tu mu tak royak kau raja, cerita aku kata, mu lupa tentang wasiat aku kepada kamu. Kalau kita mesti dah kita bakit. Tapi bakit ngukit ni tuan-tuan, bukan sifat yang bagus. Kita buat kebaikan, buat gapo kau orang tak seduk ngukit lah. Orang nak terima kasih, thank you, kita terima. Tak nak thank you, tak usah terima. Lagu tu ya. Ambo dengar satu orang cerdik pandai, dia kata, bila kita buat kebajikan pada orang, dia kata, mu anggap macam mungkin berok sungai gitu ya. Bila kita berok sungai najis, dia tak turun lagi, tidak kembali lagi. Sama juga kita buat benda baik kat orang ni, kawan-kawan, kita serahlah, kita tinggallah kebaikan kita tadi. Kita buat dekat terpulanglah. Kita harap Allah Ta'ala, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terima daripada kami, ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Engkaulah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dia tak ngukit pun Nabi Yusuf, dia jawab saja takbir mimpi tadi. Dan Nabi Yusuf juga ni kawan-kawan, tidak bersyarat pun untuk keluar. Boleh nak suruh aku takbir mimpi, kena waktu bi aku daripada penjara. Tak. Bila mari tanya, dia terus ceritakan benda tu. Dah cerita, tak apa. Maka Nabi Yusuf AS pun ceritalah akan takbir mimpinya. Qala, kata Nabi Yusuf, ayat 47. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban, fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Dia kata, akan datang kepada kamu apa dia ni, bumi yang subur selama 7 tahun. 7 tahun ni apa kamu kena buat? Dia kata, mu tanam benda ni, walaupun banyak mana hasil kamu dapat, kamu kena simpan dengan tangkai-tangkai dia supaya tahan lama. Fattakhiruhu fi sumbuli, mesti pemolek kata-kata sekali supaya tak dimakan oleh benda lain, kecuali qadar yang sedikit untuk kamu makan la. Tak apalah, mu nak makan la, mu ketai mesej benda tu, dia kata. Tapi jangan marah, jangan wala tusifu fi, jangan marah, dia kata, supaya hak baki lagi tu mu boleh sipeh. Ambil sikit nak makan la, hak baki lagi mu boleh sipeh. Sebab depanmu, dia kata, akan mari 7 tahun kemarau yang panjang. Bila mari kemarau panjang ni, kemarau panjang, air tak turun, hujan tak turun, jadilah kemarau. Sedangkan air ni punca kehidupan. Qauluhu ta'ala, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan daripada air ni segala sesuatu hidup. Hari ni 7 tahun kemarau ni,
hujan tak mari ni. Kena fikirlah untuk depan dengan musim kemarau panjang. Hak ni lah kita ni tuan-tuan. Waktu kita ada duit, waktu kita ada sedikit kemasukan harta kita, jangan lupa pada Allah. Berjimat, kata orang tua-tua, bila hujan turun lebat, tak ada air banyak pun dalam kolah. Lepas tu nak mandi, mandilah air hujan. Nanti mari musim kemarau, boleh mandilah air kolah tadi. Maksudnya ialah di waktu rezeki kita masuk banyak, menabunglah kita. Di waktu kita susah, kita bagilah waktu baik balik lagu tu. Ni dok nego buat boleh poket, tengah boleh poket belakang. Modal dalam poket, utuh dalam poket. Akhir sekali makan dengan modal dengan utuh, menego kedai pun boleh mati. Pasal apa? Tak pandainya kita dalam masalah memanfaatkan akan sumber keuangan tadi. Baik. Summa ya'ti min ba'di dhalika sab'un syidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Lepas ni mari pula 7 tahun kemarau yang panjang, dan segala benda yang kamu simpan itu akan ada manfaatnya untuk kamu. Khulasahnya bahawa Nabi Yusuf telah mentakwilkan 7 ekor lembu yang gemuk, 7 tangkai yang subur hijau itu dengan maksudnya bumi yang subur. Selama 7 tahun negeri Mesir akan menikmati kesuburan, manakala lembu yang kurus, manakala tangkai yang kering. Itu maknanya kiasan kepada sanah sinin, tahun-tahun kemarau yang panjang. Kemudian dia kata lagi bahawa summa ya'ti min ba'di zalika 'amun fihi yughasun nas wa fihi ya'sirun. Kemudian akan datang pula sudah itu tahun yang padanya orang ramai beroleh rahmat hujan, dan padanya mereka dapat memerah hasil anggur, zaitun dan sebagainya. Lepas tu marilah pula ya, tahu-tahu yang begitu subur, ia boleh menyebabkan orang lain ni pakat boleh tupai negeri mu ni. Pasir jadi subur molek, Masya Allah, dengan zaitunnya, dengan gulanya, dengan tebu yang manisnya, dengan boleh makan buah tamar dan sebagainya. Ini di antara cerita gaib yang Nabi Yusuf AS ceritakan kepada orang yang mentadbir, orang yang minta takbir tadi, termasuklah pembesar negeri Mesir untuk dapat khabarnya dengan perkara yang akan datang, mustaqbal. Ini semua boleh cerita dan benda ni betul-betul berlaku dengan berkat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya dengan takbir mimpi sahaja, bahkan dikhabarkan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam akan benda yang akan berlaku itu. Sebab itulah kita ni tuan-tuan, bersyukurlah kita kepada Allah ya. Kadang-kadang para alim ulama, orang yang berpengetahuan jika ada bersama kita ni, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada firasat dia sendiri, ada pandangan dia sendiri. Zaman kita ni zaman orang mencerca pada alim ulama, orang tak hormat pada para alim ulama. Ini satu kesilapan dalam kehidupan kita ya. Hormatilah keputusan Nabi Yusuf, cerita ni kena hormati benda-benda yang akan berlaku di hari depan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita sekalian. Insya-Allah ikuti lagi sambungan kisah ini kawan-kawan dengan sedikit pelajaran daripada kisah ini, bermula pada ayat 50 pada siri yang keempat esok hari insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat beribadah. Selamat beribadah kepada Allah di malam 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan pada saya, keluarga saya, tuan-tuan dan puan-puan sekeluarga, nikmat memperolehi nikmat ibadah di malam Lailatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.